Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan salam sejahtera. Yang hormat Puan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, saya terlebih dahulu menjunjung kasih di atas titah ucapan perasmian Dewan Penggal yang ke-13 oleh Buah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Ibni Almarhum Muazzam Shah, yang mana kebetulan Sri Paduka Baginda juga ialah Sultan daripada Kedah, dan menjunjung kasih di atas titah ucapan yang insya-Allah dapat memberi kesan dan pengajaran kepada semua pihak. Puan Yang di-Pertua, sebelum saya ada lebih kurang 7 tajuk yang akan dibahaskan dan harap boleh sampai yang ke-7 lah. Selalunya tak pernah boleh sampai. Yang pertama sekali, saya ingin menyentuh tentang saranan Sri Paduka Baginda mengenai dengan peranan ahli parlimen dalam paragraf 4 yang disebut dalam titah ucapan tersebut. Mungkin kita boleh meletakkan berbagai persepsi bagaimanakah peranan dan tanggungjawab ahli parlimen yang dikehendaki oleh Sri Paduka Baginda. Sama ada ianya merupakan ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Negara, sama ada ia merupakan daripada parti kerajaan atau parti pembangkang. Saya bersetuju dengan Tan Sri Yang di-Pertua dalam sesi dialog bersama supaya dalam Dewan Negara ini tidak dijadikan tempat untuk terlalu banyak politik, di mana biarlah Dewan Negara ini kita jadikan sebagai medan untuk kita sama-sama memberi pandangan, memberi kritik yang membina supaya pentadbiran kerajaan yang ada sekarang ini dapat kita tegur dan berjalan lancar dan manfaatnya akan diterima oleh rakyat secara langsung. Puan Yang di-Pertua, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, apabila ada sidang DUN, contohnya di Kedah, yang mana di Kedah ini, Wisma Darul Aman itu ada pejabat Baginda dan dipasang peralatan PA system supaya Baginda boleh dengar persidangan yang berjalan dalam Dewan Undangan Negeri Kedah, terutamanya semasa perbahasan belanjawan, perbahasan bajet, di mana Baginda mendengar sendiri perbahasan yang dilakukan oleh ahli-ahli Dewan Undangan Negeri itu. Sebab itu berlaku sejarah di Kedah, walaupun dia daripada adun parti pembangkang, Allahyarham Datuk Sudin Wahab, diberikan anugerah Datuk walaupun dia daripada parti pembangkang ketika itu, dan merupakan satu sejarah. Ini kerana barangkali agak saya hasil perbahasan dalam Dewan yang membina, yang memberi teguran secara ikhlas terhadap pentadbiran kerajaan walaupun dia daripada parti pembangkang. Puan Yang di-Pertua, kita seharusnya mengambil apa juga langkah untuk memperkasakan Dewan Negara, di mana Dewan Negara adalah merupakan satu tempat yang paling tinggi, upper house, untuk melakukan penafisan apa sahaja yang datang daripada bawah, yang akhirnya daripada Dewan Rakyat sampai kepada Dewan Negara, dibincang, dibahas
sesuatu RUU, sesuatu bajet dan apa juga yang akan dilaksanakan oleh kerajaan di bawah, dibincangkan di sini dan hasilnya apabila diluluskan di sini, dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan akhirnya ditandatangani dan diluluskan serta dilaksanakan. Jadi dalam hal ini, barangkali ada terdapat di Dewan Rakyat itu ada benda yang terpaksa disekat di sini. Saya mengambil contoh dalam sidang yang lepas. Dalam rang undang-undang serata, kalau tak silap saya, mengenai dengan pengurusan perumahan. Selepas projek itu siap dan sebagainya. Di mana yang berhormat ketika itu Datuk Rahim dan beberapa orang yang berhormat lain membahas amat tidak setuju di mana syarikat perumahan itu dia juga boleh menjadi pengurus harta ataupun menjaga perumahan yang siap itu di mana semuanya diboleh. Tetapi akhirnya terpaksa diluluskan juga. Karena ada arahan-arahan tertentu. Apa yang saya nak tekan minta menjelaskan sikit. Oh, tak dan silakan. Sebab saya rasa Yang Berhormat bercakap atas dasar tanpa mempunyai fakta-fakta yang mengatakan bahawa itu adalah satu arahan. Maka kami ini ahli-ahli Dewan yang bersetuju supaya rang undang-undang itu diluluskan menerima arahan. Tapi saya rasa itu tak sesuai lah untuk disebut sebab saya rasa itu bukan satu arahan. Itu adalah daripada permufakatan kami berbahas. Jadi kalau dikatakan ada arahan, saya minta kalau boleh berikan dengan fakta sekali. Sebab ini agak terlalu general perkara ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebut arahan. Saya kata barangkali ada arahan. Barangkali itu makna satu benda yang saja tu adik saya tu dia. Di puan yang betul, dalam hal memperkasakan Dewan Negara, saya ingin merujuk Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 45/4/A/B dan -C. Iaitu di mana dalam kurungan 4, perkara 45, A menambah 4, Parlimen boleh dengan undang-undang. A menambah bilangan ahli-ahli yang akan dipilih bagi tiap-tiap satu negeri hingga 3 orang. Ini dah ada dalam perlembagaan kita. B, membuat peruntukan supaya ahli-ahli yang akan dipilih bagi tiap-tiap satu negeri dipilih dengan undi terus oleh pemilih-pemilih negeri itu. Dan C, mengurangkan bilangan ahli-ahli yang dilantik atau menghapuskan ahli-ahli yang dilantik. Ini jelas disebut dalam perlembagaan dengan syarat rujuk kepada perkara 45 berkandungan 4, Parlimen boleh dengan undang-undang. Yang ni saya tak faham, kena lawyer. Jadi maksudnya kena ada bawa satu undang-undang supaya perkara ini dilaksanakan. Ini di antara barangkali orang yang buat perlembagaan dulu ni dia faham. Sudah sampai barangkali masanya perkara ini dilaksanakan. Cadangan saya kepada pihak kerajaan, Yang Berhormat Menteri Berkenaan berada, supaya perkara ini diambil pertimbangan. Kehendak perlembagaan ini perlu atau tidak perlu dengan kehendak undang-undang supaya ianya dapat dilaksanakan bagi tujuan untuk memperkasakan Dewan Negara. InsyaAllah. Tuan Yang Pertua, saya terus terang amat berkecil hati. Ini tahun kelima saya dalam Dewan Yang Mulia ini. Di mana sahabat-sahabat daripada parti kerajaan ada peruntukan. Yang kami 8 orang ni tak ada. Jadi saya dah penggal kedua, kalau kira dah 400,000. Saya tak tahulah. Sebab kita ni, saya suka memperingatkan diri saya, kita ni
hebat mana kita, besar mana kita, banyak mana gaji, tinggi pangkat mana. Bagi orang Islam, dia sedar bahawa tempat dia 6 kaki bawah tanah. Dalam kubur, di soal muka nakir, berhadapan dengan di padang mahsyar, depan Qadir Abdul Jalil. Situ boleh tuntut siapa yang pernah kenal dalil. Orang tadi saya akan tuntut 400,000 yang saya tak dapat. Yang patut Tu kena masuk BN dulu tu. Kalau masuk BN saya tak ada di sini, sahabat. Okey. Perkara yang kedua disentuh oleh Sri Paduka Baginda ialah mengenai dengan pilihan raya. Banyak diperbahaskan oleh sahabat-sahabat yang lalu. Baginda menyeru agar keputusan pilihan raya ini diterima dengan hati yang terbuka. Kita terima. Saya pengarah pilihan raya PAS Kedah lagi terima. Kan kita tak terima lah dalam Dewan Yang Mulia ini, dalam ucapan bajet dulu saya sebut, dalam politik ni macam-macam boleh berlaku. Kita terima keputusan itu. Apa yang kita tak terima bagi saya sendiri ialah tentang kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Contohnya, dakwat yang didakwa kekal. Tidak kekal. Ahli-ahli yang berhormat daripada Parti Kerajaan pun dah menyebut. Ini perlu diberi perhatian. Apa masalah? Contoh dia, di Kedah. Pegawai saya dapat mengesan lebih kurang 2,000 lebih nama yang bertindan. Kad pengenalan sama, nama sama, tempat mengundi tak sama. Yang mana ini, orang ini, dia boleh pergi mengundi di kedua-dua tempat mengundi tersebut hanya dengan mengisi borang 11. Makna mengaku bahawa kad pengenalan itu, nama itu adalah dirinya. Katalah satu dia mengundi di Dun A, yang kedua dia mengundi di Dun B. Tapi kalau dakwat yang kekal tadi tercemar, makna ruang 2,000 orang yang dikesan. Saya dapat bagi, saya boleh bagi senarai itu. Ada. Dia boleh mengundi 2 kali sebab dakwat itu sudah tidak jadi kekal. Ini kelemahan yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan dengan PRK Hulu Terengganu ini dapat menjadikan satu Kuala Besut. Kuala Besut ni dapat boleh celah ya. Kalau boleh dapat senarai nama sebanyak yang tu saya akan bagi kat SPR. Ke semua termasuk SPR ke baik. semua alih. Kita memang Di YB minta mencelah ke ni? Ya. Pakai celah tu tak minta apa? Oh, minta maaf. Ya, jadi nak dapat senarai nama lah. Sebab kita memang pun nak tahu kelemahan SPR. Ya. Okey, terima kasih. Saya cuba sebab sebenarnya saya ingat ada dalam kereta, saya cari tadi tak terdekat, tapi memang dah ada senarai tu. Kena photostat banyaklah, nanti saya bawa dalam minggu depan insya-Allah. Minta YB Syukur tolong peringat. Okey. Undi pos. SPR sepatutnya sudah mencari jalan bagaimana mengelakkan daripada adanya, masih wujudnya lagi undi pos. Tak kira lah cara mana, saya tak ada masa nak buat calangan di sini. Bila juga undi awal. Apa salahnya undi awal kira lewat? Apa salahnya kalau proses undi awal tu diselesaikan pada hari itu? Dalam sesi pertemuan dengan SPR untuk Negeri Kedah, saya cadangkan ini. Jawapan pegawai berkenaan ini atas. Itu saja. Tidak timbullah kontroversi peti undi hilang, peti undi dalam lokal hilang, tak timbul dah kalau selepas undi proses itu dibuat seperti mana undi yang biasa. Kemudian satu lagi, SPR tidak mempunyai kuasa yang penuh untuk mengendalikan pilihan raya. Contohnya SPR tidak ada kuasa tentang keselamatan, tidak ada kuasa tentang media, tidak ada kuasa tentang harta-harta kerajaan. Sedangkan mengikut pemahamannya,
apabila dibubarkan Dewan Parlimen dan Dewan Negeri, kerajaan yang ada itu hanya sekadar kerajaan caretaker. Caretaker government dengan izin. Ini RTM nak bagi 15 minit untuk parti pembangkang bernasabah sama kempen 14 hari. Jadi ini semua patut diberikan kuasa kepada SPR untuk memantau supaya perjalanan pilihan raya ini benar-benar bersih. Yang ketiga, Tuan Yang di-Pertua, jaminan bekalan makanan. Ini Tuanku titah dalam perenggan 17. Saya tak mau sentuh TPPA pasal banyak yang berhormat sahabat saya Syukur, yang berhormat Syed Sahir dah sentuh. Dan saya mengulangi sekali lagi minta supaya menteri yang berkenaan datang ke Dewan Negara menjawab berkenaan dengan TPPA ini agar pelaksanaan dia, perjanjian dia ini mendapat persetujuan semua pihak, insya-Allah. Saya nak tekankan yang tu saja. Tapi kita, negara kita, untuk masa akan datang, kerajaan, kementerian yang berkenaan mestilah memikirkan supaya jaminan food security dengan izin makanan di dalam negara kita ini tidak bergantung kepada negara luar. Sebab itu di Kedah, sebelum ini, semua projek yang melibatkan sawah padi dibekukan, kecuali yang lama dahulu. Sebab nak menjaga hasil padi itu dan memberi sumbangan kepada negara. Saya, seperti yang saya sebut dulu, pernah ke China dan baru ni ke Vietnam. Dalam perjalanan kita, sama ada dengan bas, dengan kenderaan yang kita lalu, kita tak nampak tanah yang kosong. Semuanya dipenuhi dengan tanaman-tanaman. Tapi di Malaysia kita, sama ada di Kedah, sama ada di Johor, sama ada di Terengganu, terlalu banyak tanah yang terbiar, yang sepatutnya boleh dimanfaatkan, dan ini kena dididik. Di mana kementerian yang berkenaan haruslah menjalan satu kempen yang menyeluruh supaya tanah-tanah terbiar ini boleh menghasilkan pertanian. Dulu kita cuba di Kedah, di mana kita menjalankan kempen satu rumah 10 pokok. Saya tak ingat yang berhormat Ana dah sebut pokok kelapa matek. Tapi di Kedah kata matang. Ejaannya M-A-T-A-G. Yang mana betul? Saya tak tahu, Allah Alam. Jadi kempen ini tak berjaya, tak berkesan. Saya cuba praktikkan di rumah saya. Saya ada, belakang rumah saya ada tanah sikit yang terbiar 20 tahun lebih. Terbiar. Saya buat. Saya tanam 23 pokok kelapa matang yang sekarang dah 2 tahun usia dah. Pokok pun cantik. Saya tanam 9 pokok apa yang boleh menyampul apa? Harum manis. Benih dia YB Khalid bagi kat saya. Dia bagi buah. Saya simpan buat benih. Pokok tu dah 2 tahun tinggi. Sebab tu saya ambil Khalid ni jangan siapa pelanggar. Tak berkelahi lah. Baik. Berjaya. Dan saya tanam 40 perdu pisang. Pisang emas. Saya nak tinggal masa saya nak hadir ke sidang dewan ni. 30 tandan. Jadi kawan tepi rumah maju tu dia bagi kat saya dekat RM300. Hoi, saya kata ini boleh saja. Tapi soalnya Tuan Yang di-Pertua, rakyat kita orang Melayu, sebab itulah Tan Sri Ali Hashim Ali kan yang Johornya, tokoh korporat dah, Ali Hashim. Dia kata ajarlah orang Melayu memancing. Sebab tu tadi yang berhormat tadi sebut Raja Rupiah tadi kan. Betul kan kita bagi 500 ni kan nak jadikan satu polisi kan kerajaan.
Saya pun suka bagi. Ni kerajaan bagi bonus. Bukan bonus, duit raya kan ada kaki tangan. 500. Tak tahulah ahli dewan dapat tak? Kena tanya menteri, jangan tanya saya. Saya dah terima telefon. 500 ya, Selangor dapat sebulan gaji. Kata tanya hak Selangor lah. Mana saya tahu. Kan? 500. Tapi lain. Ini pemberian kepada pegawai kerajaan lain. Sebab dia berkhidmat dengan kerajaan. Dia kaki tangan kerajaan. Tapi kalau kita bagi brief 500. Lepas tu, dia nanti minta lagi. Sebab tu, Tan Sri Ali Hashim kata, ajak orang Melayu cara pancing. Yang ini, kerajaan, terutamanya Kementerian Kewangan, Pembangunan Luar Bandar dan sebagainya yang bertanggungjawab, biar kita menyediakan satu peruntukan, tapi peruntukan itu ialah mengajar memancing. Kerana apabila kita nak berpendapatan tinggi, barulah akhirnya jurang kemiskinan, perbezaan antara yang kaya dengan miskin akan dapat dikurangkan. Saya dah cakap dulu. Pegawai tinggi kerajaan dengan yang paling bawah, jurang. Sekali ada perubahan gaji, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Cuma pemberian raya ni semacam 500 semua. Okey. Jadi tanah terbiar ini perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Yang keduanya, kos pertanian sekarang. Kalau sawah padi, saya pernah cakap dalam Dewan Yang Mulia ini dalam sesi yang lepas, di mana 1 kilo, orang Kedah kata 1 kilo. Dia paksa mengeluarkan modal 1,200. Dulu saya detailkan apa yang dia kena buat. Hasil padi dia boleh dapat 1,300 kalau padi dia tak kena serang penyakit. Itu termasuk subsidi. Selama 6 bulan. Kerana kos pertanian, sama ada benihnya, sama ada racunnya, sama ada bacanya, seperti ada upah jenteranya. Semuanya dengan kos yang mahal. Sedangkan negara jiran kita, Thailand, teknologinya begitu tinggi. Yang ini, kementerian yang berkenaan kena buat satu research, tubuh satu pasukan, bagaimana supaya kita dapat dalam bentuk pertanian ini, terutama padi dan sebagainya itu, dapat kita hasilkan dengan kos yang murah dan harga yang lebih. Sebab di Thailand, sampai dia boleh arah durian tu nak buah, nak bunga bulan berapa? Menyalahi musim supaya ada pasaran dan sebagainya. Tapi kita jadi sebaliknya. Yang ini sudah sampai masa untuk generasi yang akan datang supaya pertanian ini benar-benar menjadi suatu perniagaan dan kos dapat menampung makanan dalam negara kita. Yang keempatnya, saya nak sentuh tentang pendidikan negara, yang mana Sri Paduka Baginda menyentuh dalam perenggan 14 yang Baginda menekankan supaya ada penyelidikan berimpak tinggi dalam bidang yang strategi. Tuan Yang Dipertua, sudah sampai masanya pendidikan negara kita mesti kita asuh pelajar-pelajar kita ini supaya dapat mencipta keperluan-keperluan peralatan, sama ada bentuk peralatan, sama ada bentuk pemakanan, guna pakai dan sebagainya untuk masa akan datang. Mesti ada daya cipta yang tinggi dan ini mestilah melalui sistem pendidikan yang disusun atur supaya kita boleh melahirkan cerdik pandai anak-anak kita ini menjadi pencipta kepada bahan-bahan tersebut. Mungkin dia boleh mencipta jet yang lebih canggih, kenderaan yang lebih canggih,
Dia boleh buat research, boleh mikir macam mana nak atasi kesesakan di jalan raya. Bayangkanlah sekarang ini kita dah tak boleh nak pandu lah tua-tua macam kita. Hak muda lain lah. Hak tua. Tak boleh dah. Dengan jam, dengan puasa, dengan Allah letih. Biar ada pelajar kita yang didik bagaimana dia fikir cara mana nak atasi. Cuma macam Pulau Pinang dulu ni. Kau nak pergi Pulau Pinang tu ferry jam. Panggil satu orang, research apa semua, dia kata senang saja. Tambang ambil masa nak pergi, balik tak payah. Tu dia antara satu cara. Simple. Tapi dia kena fikir, kena research. Barangkali pendidikan kita dah nak kena fikir ke arah itu. Bukan takat sekolah apa, teknik dan sebagainya itu. Dah kena lebih ke depan. Kena advance. Dan ini perlu dirancang, diplan. Supaya kita lebih advance ke depan. Tuan Yang Pertua, kesediaan modal insan dalam bentuk pendidikan. Ini juga ditekankan oleh Sri Paduka Baginda. Saya sedih kalau kita tengok pelajar-pelajar kita sekarang, terutama disiplin. Baru ni saya dengan isteri jumpa, lebih kurang budak tu dalam tingkatan 3 atau tingkatan 4 isap okok. Saya tegur. Siapa hang nak tegur aku? Kalau dulu, kanak-kanak dia tak akan bercakap dengan orang tua macam tu. Tapi sekarang dah berlaku macam tu. Kita kena akui disiplin pelajar kita di sekolah semakin parah. Semakin teruk. Saya tak tahulah. Dah 2 kes guru ditembak. Satu di Kelantan dan satu di Kulim. Ada maklumat mengatakan guru ditembak itu ada hubungan dengan pistol yang dirampas yang dibuat sewa. Di mana yang ditahan itu berumur baru 15 tahun. Buat sewa pistol. Mungkin dia sewa kepada kawan dia. Tak puas hati dengan cikgu pergi tembak. Mungkin. Ini bukan satu tuduhan. Kalau ini berlaku cukup sedih. Yang sebelum ini pelajar kalau dia marah dengan guru ataupun guru disiplin, dia toreh kereta, dia buka angin kereta, dia simbah cat kat rumah. Tapi kalau sekarang dia boleh sewa pistol pergi tembak guru. Apa akan jadi kepada sistem pendidikan negara kita pada masa akan datang? Yang ni kena tengok betul-betul lah. Panggillah pakar tara mana pun. Supaya disiplin pelajar balik kepada asal macam dulu. Ni Datuk Mat Bashar ni, orang lama. Dulu ni kalau Tok Guru mengajar, pergi dulu tak ada air paip, kena angkut air buat pergi rumah Tok Guru nak baca Quran. Sekarang kalau Tok Guru suruh tu, pergilah. Boleh jalan, boleh belah. Jadi kita kena yang ni kalau undur ke belakang pun tak apa. Sebab disiplin pelajar. Sebab anak-anak kita, pelajar kita akan mewarisi kita untuk mentadbir negara ini. Kalaulah mereka rosak daripada awal. Sebab itu, kalaulah dalam Islam, pendidikan dia lain. Awaluddin ma'rifatullah. Ni Tok Guru dah, saya kata ya. Awal-awal agama dia kena kenal Tuhan dulu. Sebab tu masa pemerintahan Sultan Rashid di Iraq, the round sekolah. Masa tu terkenal dengan Iraq ini sebagai pusat pendidikan tinggi. Banyak. Bila the round, tanya pelajar, apa cita-cita kamu? Doktor. Apa cita-cita kamu? Jadi khalifah. Apa cita-cita kamu? Jadi presiden. Apa cita kamu? Jadi doktor. Tanya seorang, apa cita-cita kamu? Aku ingin mencari keridaan Allah. Sultan Nur Rashid kata, kalau tidak kerana kamu, aku bakar habis pusat pendidikan. Tak ada makna. Sebab, nak cari dapat keridaan Allah, yang lain itu semua dapat. Yang jawab tu, kalau tak silap saya, Imam Ghazali. Pelajar tu. Aku menuntut ilmu nak cari keridaan Allah. Itu Islam. Yang ni pun kita kena tengok. Sebab itu, dalam hal ini, apa juga yang berhubung dan berkaitan dengan pendidikan, terutama latihan khidmat negara. Yang mana latihan khidmat negara, PLKN ni, tujuan asas itu untuk kita mendidik remaja. Bukan saja dalam hal kewarganegaraan, bukan saja hal perpaduan, tetapi juga hal kerohanian.
Kalau dalam PLKN itu sudah ada 6 kes yang beranak dalam PLKN, tak ambil kira yang bergaduh, tak ambil kira yang kena rogol, tak ambil kira yang lain-lain. Ini yang melahirkan anak dalam pusat latihan itu dah 6 kes. Sudah tentulah sistem ataupun modul PLKL ni kena dikaji semula agar kerohanian untuk melahirkan modal insan yang dapat. Ya Umat, masih ada 2 lagi perkara yang 2 poin lagi kan. Ya. Jadi saya bagi 5 minit untuk yang Muhammad habiskan. Saya tak lawan yang tu kita kena berhenti sekarang, saya berhenti. Sebab ini Pak Aturan. Tak, saya bagi 5 poin. Terima kasih. Baik, 5 minit. Okey, baik, terima kasih. Itu saya minta. Latihan khidmat negara, Kementerian Pertahanan kau boleh kaji balik modul dia supaya dia betul-betul memberi kesan agar pelajar tu dia keluar, dia berubah sifat dan cara hidup dia, insya-Allah. Satu lagi saya nak sebut di Kedah. Ni pengurusi perhubungan 963 pun ada ni. Masalah Queen. Saya tak mau komen apa-apa. Cuma saya nak sebut, saya nak minta Kementerian Pelajaran di peringkat pusat tolong bantu. Dia ada agak kalang kabut sekarang ni. Tolong bantulah. Sebab bekas Menteri Besar dulu, Tan Sri Azizan ni dia orang pendidikan. Dia buat tu bukan saja-saja sebab ada wawasan dia. Bagi generasi yang akan datang. Cuma saya nak minta Kementerian Pelajaran tolong bantu Queen di Kedah. Ni pasal dengar fakulti perubatan dah ditutup dan sebagainya. Yang tu yang saya nak minta. Saya tak mahu ulas panjang, saya masa tak ada. Okey. Rasuah. Yang kelimanya. Baru yang kelima, tuan yang betul. Tak apa, sampai dekat ni pun tak apa. Dalam catatan saya, ini ke-6 ya Muhammad. Oh gitu. Saya baru 5. Pertama tadi peranan ahli parlimen, Ya. keduanya peruntukan ahli Dewan Negara, Itu dalam peranan. termasuk dalam. Ya. Tak apa, teruskan. Okey. Rasuah. Sri Paduka Baginda sebut dalam perkara dalam paragraf 28. Rasuah ni benda perniagaan yang tertua. Kita kadang-kadang rasuah ni kalau ada peluang dia buat, dia tak rasa dia buat rasuah. Saya ada sikitlah pengalaman orang bagi mandat jadi pengurusi GLC Bina Kuari di Kedah. Oh, dia ada cara. Tapi kalau kita betul-betul kental, insya-Allah tak apa. Tapi kena juga fitnah. Tak apa. Tapi soalnya bagaimana nak bendung. Saya tak baca ranking yang keberapa apa semua, saya tak ada nak sebut, masa tak ada. Cuma yang saya nak minta kepada kerajaan Barisan Nasional yang baik hati ni, supaya bagilah kepada SPRM ni mandat yang penuh. Biar dia betul-betul bebas. Jangan letak di bawah Jabatan Perdana Menteri, jangan letak di bawah Peguam Negara, bagi mandat yang penuh, letak dia di bawah Parlimen. Biar dia boleh dakwa sesiapa. Dengan harapan itu caranya lebih telus, barangkali orang lebih takut sikit. Dan yang keduanya, dalam kes laporan audit yang selalu kita tengok, barang beli mahal tak patut-patut, screwdriver pun sampai RM40 satu dan sebagainya. Saya nak cadangkan kepada kerajaan untuk pelaksanaan pembelian, jangan bagi kuasa kepada ketua jabatan sahaja. Contohnya, kalau di sekolah jangan bagi guru besar seorang, dia order, dia beli. Begitu juga jabatan-jabatan yang lain. Biar ada jawatan kuasa pembelian. Supaya semua boleh tengok dengan harga pasaran. Dengan harga pasaran yang ada. Jadi semua boleh tengok. Barangkali ini cadangan daripada saya. Kalau kerajaan rasa itu baik, laksanakan. Jangan serah pada ketua jabatan seorang. Bahaya. Ruang rasuah terbuka, jalan terbuka. Okey. Gulung ya Mak. Oh, gulung dah. Tak gulung lagi. Dia ada 9. Dia tak apa takat 6. Mempertabatkan Islam. Tadi 7 nak 9 tak lah. Okey. Mempertabatkan Islam. Tuan yang Pertua, saya tak ada masalah. Saya pun marah orang hina orang Islam.
dalam di Kemunting saya bergaduh dengan penguasa kem. Kerana masa di Kemunting tu kami orang tahanan ni masa tu Tuan Yang Berhormat Tuan Syed Hussein dia keluar dah. Saya tak ingat sebab kami dia orang buat hunger strike. Mogok lapar. Saya kata saya Islam tak boleh mogok lapar. Saya puasa. Bila puasa, penguasa kem dia hantar juga makanan siang. Dia suruh makan. Saya buat request minta dengan penguasa. Saya terang kata ini ibadat orang Islam. Dia kata apa ibadat? Ibadat. Saya tak kira ini Pak Turan. Oh, dia naik angin masa tu umur 31. Maka ni pasangan yang hina Islam. Sebab itu dalam hal ini kita kena dah banyak yang berhormat cakap hal ni, tapi kita tak boleh cakap marah suruh hukum semata-mata. Tapi macam mana cara kita nak mendidik supaya sahabat-sahabat kita faham tentang Islam? Supaya orang bukan Islam, rakyat bukan Islam di Malaysia ini dia faham tentang Islam. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan amat mendukacitakan lagi kalau orang Islam sendiri yang hina Islam. Macam Ratu Cantik yang 4 orang yang keluar kenyataan hukum lapuk, undang-undang lapuk dan sebagainya. Dan kita pernah dengar dulu macam-macam sebutan, sedangkan Islam dalam hal ini amat sensitif. Kalaulah ini apa, saya baca ni Mustika Hadis jilid 1 keluaran Jabatan Perdana Menteri. Contohnya orang hina Islam. Dia kata hukum ini sudah lapuk. Hukum ini sudah lapuk. Kalau kita kata hudud potong tangan dan sebagainya, dia kata hukum ini sudah lapuk. Dalam Mustika Hadis ni, dia terkeluar daripada Islam. Murtad. Ada 14 contoh di sini. Saya tak nak masa nak baca. Tuan betul. Satu lagi, tuanku memberi jaminan dan supaya kerajaan jaga betul-betul Islam ni sebagai negara Islam, agama rasmi Islam. Maqasid syariah. Mencari jalan untuk menjaga Islam syariah. Dalam konteks wasatiyah. Semalam Yang Berhormat Dr. Johari cerita dah, wasatiyah ni mencari jalan terbaik. Maqasid syariah ni mencari jalan bagaimana nak dapat yang terbaik. Saya sokong. Kerajaan Barisan Nasional nak buat yang ni saya sokong. Sebab ini nak bagi baik Islam. Tapi mestilah disertakan dengan kena orang yang betul-betul faham. Kena ahli dia. Dalam hal ini kerajaan harus melantik orang-orang yang mampu untuk memberi nasihat supaya melaksanakan maqasid syariah ini dalam konteks apa wording tu dia? Maqasid syariah dalam bentuk wasatiyah. Nak cari wasatiyah, nak cari yang terbaik. Mesti ada ahli dia. Kalau nak bagi maju pendidikan, cari pakar pendidikan. Ini saya cadangkan kepada kerajaan supaya mengenal pasti tokoh-tokoh ini yang dapat membantu kerajaan untuk melaksanakan maqasid syariah ini dalam bentuk wasatiyah untuk mencari yang terbaik agar Islam dan negara kita ini dapat dipertahankan dan tidak dihina, dicemooh oleh sama ada orang Islam sendiri, terutamanya orang bukan Islam. Saya dengan ini, Tuan Yang Ketua, dah lebih 5 minit saya tahu. Mohon menyokong kita ucapan. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad.